Assalamualaikum dan selamat malam. Pada hari ini saya Yunus dan saya Sadia ingin berkongsi 5 perkara luar jangka apabila simpan emas. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi anda mencapai matlamat masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Untuk perkongsian lebih, Sadia akan menerangkan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi pada malam ini dan topik yang kami akan kongsikan adalah berkenaan dengan 5 perkara luar jangka apabila anda simpan emas. Okey, sebelum kita mulakan sesi ni, saya berharap agar kawan-kawan dapat share video live ini. Boleh share dekat page, boleh share dekat group, boleh share di personal Facebook sendiri. Share ramai-ramai agar kita dapat lebih ramai lagi ilmu berkenaan dengan menyimpan emas ini. Kalau nak tahu simpan emas ini, ada banyak tips dan triks. Dan ini adalah sesi yang keempat bagi kami berkongsi dengan anda semua. Okey, baiklah. Saya harap sahabat boleh dengar dengan jelas, dapat melihat video dengan baik ya. Okey, baiklah. Untuk nak tahu apakah perkara luar jangka yang pertama yang akan terjadi apabila anda menyimpan emas adalah apa ya? Okey, baik, saya kongsikan dulu. Sebentar. Okey. Sekarang sahabat boleh nampak ya? Apa akan jadi? Pertama adalah tiada duit. Apa ni? Simpan emas lepas tu tak ada duit? Okey, sebenarnya apabila anda mula menyimpan emas, simpanan emas akan buat anda berasa tidak ada duit. Kerana asal ada duit je di tangan, terus cepat-cepat rasa nak beli emas. Okey, bila dapat je duit gaji, bila dapat je duit bonus, dapat je duit orang bayar duit rumah, dapat je orang bayar duit hutang, perkara pertama yang terlintas di dalam minda anda adalah, okey, hari ni harga emas berapa ya? Nak simpan emas lah hari ni. Ini kerana apabila anda sudah mempunyai matlamat yang jelas dalam simpanan emas, anda ada duit je, anda terus nak simpan emas. Okey, ini menyebabkan satu ketagihan untuk menyimpan emas. Tak simpan emas rasa ruginya tak simpan duit dalam bentuk emas ni. Dan apabila ada orang pula nak pinjam duit sahabat, yang ini ya, ada duit tak? Saya nak pinjam duit sikit ni. Dengan automatik anda cakap, oh, duit tak ada lah nak bagi pinjam kerana duit semuanya dah bertukar nak beli emas. Jadi anda telah berjaya menyelamatkan simpanan anda kepada bentuk emas yang lebih baik dan berkesan. Okey, untuk topik yang ini saya juga ingin mencadangkan anda supaya membina matlamat yang sangat jelas. Kenapa nak simpan emas? Kenapa nak bina matlamat ini? Kerana apabila ada matlamat, bila ada duit, anda tahu anda ingin fokus untuk menyimpan bagi sama ada dana persaraan anda ataupun dana pendidikan anak-anak. Okey, yang ini hanyalah contoh, tetapi matlamat itu anda yang tetapkan, anda yang tentukan sendiri. Okey, baiklah. Sekarang saya pergi kepada tips yang kedua, iaitu apakah perkara yang luar jangka berlaku apabila anda mula menyimpan emas. Apa ya yang akan terjadi? Okey, saya share skrin. Okey, sebentar ya. Anda tidak dapat kaya sekelip mata.
Ada orang kata kalau simpan emas ni maksudnya hanya orang kayangan, orang kaya je boleh simpan emas. Iya ke? Betul ke? Hanya orang kaya saja yang boleh simpan emas? Anda pasti semua orang kaya tu di kayangan tu ada simpan emas? Jangan fikir semua orang yang kaya raya tu ada simpan emas. Tetapi kalau anda mulakan simpan emas, tidak semestinya anda akan sekelip mata menjadi kaya. Itu pun sangat-sangat penting. Kerana simpanan emas ini tidak menjadikan anda kaya sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah ianya mengekalkan kekayaan anda. Okey, macam ni. Bila anda ada duit, banyak duit ni simpan. Banyak duit simpan dalam bank. Kemudian, duit itu telah bertukar menjadi dalam bentuk emas. Dan banyak emas yang anda simpan. Walau bagaimanapun, anda kena ingat, emas ini tidak beranak. Emas ini dia bukannya tiba-tiba anda simpan emas, letaklah bawah bantal, esok pagi tengok-tengok dah ada 2 gold bar. Itu tak. Jadi maksudnya emas ini dia akan tetap 1 gram kalau katakan anda membeli 1 gram emas. Dan ianya adalah insurans kekayaan anda kerana duit anda telah bertukar dari bentuk wang ringgit dalam bentuk kertas kepada bentuk logam emas. Ini adalah insurans kekayaan. Jika katakanlah ada pula kawan-kawan ataupun anda baca-baca dekat media sosial, okey, beli emas ni nanti ada anda akan dapat bonus bulanan, anda akan dapat dividen bulanan. Maksudnya simpan emas ni, anda simpan 1 gram, anda simpan 10 gram, anda simpan 100 gram, anda akan dapat dividen bulanan. Betul ke? Takut-takut nanti kan habis lesap duit dan juga emas anda. Jadi anda kena ingat sahabat semua bahawa simpan emas ianya adalah insurans kekayaan, tetapi ianya bukannya sekelip mata menyebabkan anda menjadi kaya. Yang menyebabkan anda menjadi kaya adalah apabila anda konsisten dan anda menyimpan dan anda tahu apa sebab anda menyimpan. Dan apabila emas tersebut disimpan dalam jangka masa panjang, apa yang terjadi? Nilai emas ini meningkat. Katakanlah dalam tempoh 10 tahun, dalam tempoh 20 tahun, bila dah ada nak digunakan untuk dana persaraan ataupun nak digunakan untuk dana pendidikan anak-anak. Jadi semasa itu, anda akan lihat bahawa nilai emas masa anda beli 10 tahun yang lepas adalah lebih murah. Dan di sini anda mendapat nilai simpanan anda. Itulah nilai kekayaan insurans bagi kekayaan anda sendiri. Jadi anda kena ingat ya, apabila kenaikan harga emas ni, kalau kita tengok harga emas seminggu lepas, harga emas semalam, harga emasnya berubah-ubah. Walaupun pasaran emas naik dan turun, anda perlu ada matlamat dan fokus. Simpan emas bukan untuk terus simpan jangka pendek. Kalau simpanan jangka pendek, anda boleh simpan di dompet dan juga di bank anda. Tetapi simpanan jangka masa panjang adalah dalam bentuk emas, boleh memberikan keuntungan berganda kepada sahabat semua. Okey. Jadi lagi satu anda kena ingat, kalau kita simpan duit, katakanlah ya, kalau dalam akaun sahabat ada RM50,000 RM50,000 sekarang ni. Wow, banyak tu RM50 tu. RM50,000 lagi banyak. Tapi cuba bayangkan 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Adakah nilainya sama seperti hari ini? Kalau RM50 sekarang ni bandingkan RM50 tahun lepas, bandingkan RM50 dengan tahun yang 10 tahun lepas, anda akan lihat nilainya semakin mengecil kerana disebabkan faktor inflasi. Sama juga kalau anda ada simpanan RM50,000. Wah, rasa kaya dah hari ni. Kalau RM50 dalam bank. Tetapi tunggu RM50,000 lagi 10 tahun akan datang.
adakah nilainya sama seperti nilai sekarang. Jadi sebab itu saya ingin berkongsi dengan anda bahawa apabila anda menyimpan emas, nilainya menjadi lebih meningkat dan inilah disebabkan dikatakan sebagai insurans kekayaan anda. Okey. Baiklah, sekarang ni saya pergi pula kepada topik yang ketiga. Apakah luar jangka yang terjadi apabila anda menyimpan emas? Apa ya? Okey, saya sharekan skrin sebentar ya. Skrin ni dia tak mesra alam pula hari ni. Sekejap. Okey. Apabila anda menyimpan emas, anda akan lihat bahawa simpanan emas membuatkan simpanan tunai anda lambat berkembang. Ada simpan duit, tetapi duit itu disimpan di dalam ASP ke, tabung haji ke, kalau ada anak-anak simpan dalam SSPN ataupun simpan di dalam bank simpanan anda sendiri. Anda akan lihat bila anda mempunyai tabiat mula menyimpan dalam bentuk emas, apa yang akan terjadi? Simpanan wang ringgit anda di bahagian bank-bank lain semakin kurang berkembang kerana anda akan lebih ketagihan untuk menyimpan emas. Simpanan ini adalah menyebabkan anda melihat wang anda semakin tidak berkembang. Kalau tengok bank statement tu, rasa hari tu dalam bank ada dalam RM1,000. Bila hujung bulan tengok masih lagi RM1,000. Kalau duit tu tak bocor. Kalaulah katakanlah RM1,000 dalam bank tersebut, anda mula tarik daripada bank beli barang-barang keperluan yang rasanya perlu sangat, simpanan itu menyusut. Dan bila ada duit lebih, anda pula letak kat dalam bank. Lepas tu tarik balik, simpanan tak berkembang lagi. Tetapi bila anda ada duit, anda beli emas dan anda lihat, duit dalam simpanan ni masih lagi tidak berkembang. Kemana duit anda? Yang ini akan pergi ke topik yang keempat, iaitu simpanan emas anda akan bertambah daripada bentuk berat gram emas. Sebentar ya. Apabila anda mula menyimpan emas, luar jangkanya, duit akan pergi ke dalam bentuk emas dan simpanan emas anda yang akan berkembang. Maksudnya, simpanan duit tidak berkembang. Tetapi simpanan emas anda semakin berkembang banyak dan banyak. Ini kerana anda merasa bahawa bila melihat emas tersebut, anda kalau boleh belik-belik, tengok-tengok, kalau boleh pegang, rasa seronok. Kalau yang wanita pula, barang kemas, pegang-pegang, rasa seronok. Jadi berkembang daripada satu barang kemas kepada dua barang kemas kepada tiga barang kemas. Duit di bank masih sama, tetapi berat gram emas anda semakin bertambah. Daripada satu cincin pergi tambah lagi kepada dua cincin, kemudian tambah lagi kepada 3 cincin dan bertambah lagi untuk wanita yang sukakan barang kemas seperti saya. Okey, itulah maksudnya. Simpanan untuk dalam bentuk wang tunai memang tidak berkembang, tetapi berat gram emas anda dalam simpanan yang akan berkembang, akan bertambah dan anda akan rasa gembira, anda akan rasa ada banyak motivasi untuk berjimat cermat untuk membina matlamat yang anda hendak itu. Jadi pada masa yang sama, dalam kita menyimpan emas ini, ada orang selalu ingat, simpan emas ni hanya untuk yang ada duit je. Kalau tak ada duit macam mana nak simpan emas? Yang itu maksudnya adalah kita punya mindset. Kita ni sampai bila-bila pun duit tak cukup. Sampai bila-bila pun memang asyik banyak benda nak dibelanjakan. Oleh itu, kita kena membina fokus dalam simpanan. Kalau di public gold,
Okey, simpanan emas boleh dimulakan dengan hanya RM100 sahaja. Dan apabila anda mula menyimpan emas, anda akan rasa macam rasa nak simpan lagi. Ini menyebabkan terbinanya satu tabiat yang baik, iaitu tabiat menyimpan. Dan anda akan mula tidak boros berbelanja. Boros itu adalah raikan kepada syaitan. Jadi kita tak nak jadi rakan kepada syaitan. Jadi kita mesti nak perkara yang baik-baik. Jadi sebab itulah kita perlu ingat bahawa emas itu akan bertambah berat gramnya apabila anda menyimpan. Berat gram emas tidak akan bertambah secara automatik jika anda tidak menyimpannya. Dan nilai emas itu, lagi lama anda simpan, insya-Allah nilainya akan lebih berkembang dan meningkat untuk kesenangan anda juga. Okey, sekarang ni saya akan pergi kepada topik yang kelima pula. Apakah perkara luar jangka yang akan terjadi kepada anda apabila anda mula menyimpan emas? Okey, yang ini macam sensitif sikit ni. Kalau saya cakap nanti ada orang tak suka pula kalau saya sebutkan. Pernah dengar perkataan kedekut? Ada pernah dengar kata Haji Bakil? Okey, sebenarnya saya nak memberikan satu senario ya, iaitu kalau kita ni tak ada menyimpan emas, tak ada simpan emas, duit tu macam kita guna macam kita guna je. Lepas tu tak ada fokus kan, apa pun nak beli je. Kalau ada kad kredit, okey swipe, senang je. Kalau kad online tu okey klik, letak je semua benda nak beli. Boleh gunakan kad debit, boleh gunakan kad kredit, semuanya boleh digunakan. Tetapi apabila anda menyimpan emas, anda tahu nilai wang yang anda gunakan itu sebenarnya boleh dapat berapa gram emas. Percaya ataupun tidak? Kalau nak tunggu percaya, kena buat dulu baru boleh percaya. Buat dulu, percaya kemudian. Kerana apabila anda mula mengenali emas, anda tahu nilai duit yang anda gunakan tu, nilai yang hendak dibelanjakan itu, berapa gram emas yang anda akan boleh dapat, yang boleh anda perolehi. Oleh itu anda akan rasa tamak untuk menyimpan lebih. Anda akan rasa kedekut nak membuat perbaziran. Kerana pembaziran itu adalah rakan kepada syaitan. Jadi kita nak jadi rakan kepada syaitan ya. Kita mesti nak memupuk kepada perkara yang baik-baik sahaja. Jadi oleh itu, jika katakanlah kita pergi kedai zaman dulu, kita dapat RM100 penuh. Satu troli boleh penuh. Sekarang ni kalau kita pergi kedai RM100 tak sampai 5 minit habis dah barang. Tapi yang itu, adakah barang itu betul-betul barang keperluan ataupun barang kehendak? Jadi bila katakanlah benda tu barang keperluan, memang untuk kelangsungan hidup, memang perlu dibeli. Jadi anda akan tidak kisah untuk membelanjakan. Tetapi kalau RM100 itu adalah membeli barang-barang kepada kehendak, jadi akan terfikir-fikir, tengyang-nyang. Tengyang-nyang, apalah Sadiah cakap tu. RM100, apa boleh dapat? Kalau RM300 dah boleh dapat dah satu gold bar. Jadi maksudnya anda akan rasa kedekut nak membazir kepada perkara yang bukan-bukan. Jadi duit tu akan ada je untuk nak simpan emas. Okey. Dan sekarang ni itulah 5 perkara luar jangka yang akan berlaku kepada anda. Dan saya nak bagi bonus. Apakah bonus luar jangka yang akan berlaku kepada anda apabila anda menyimpan emas? Bukannya orang lain, anda juga yang akan dapat bonus ni. Iaitu anda akan dapat keuntungan kepada jangka masa yang panjang. Simpanan emas anda akan meningkat, dan jika diperlukan untuk digunakan bagi mana-mana keperluan pada masa itu, seperti anda nak untuk dana persaraan ataupun nak menghantar anak ke universiti, dana pendidikan anak-anak, jadi anda boleh jual ataupun gadaikan barang kemas ini untuk membayar yuran tersebut tanpa meminjam kepada ahlong. Yang paling penting, jangan pergi pinjam ke ahlong. Dan ada duit juga untuk memastikan anda ada cukup duit nak makan semasa dana persaraan tu nanti. Okey, pada masa yang sama, bila kita simpan emas ini, bonusnya adalah kita akan berasa bahawa simpanan itu adalah kalis boros. Anda dah tidak lagi
senang-senang simpanan itu bocor. Kalau simpan duit boleh je tarik-tarik nak simpan untuk ke benda lain. Bukan simpan nak berbelanja kepada benda lain. Bila simpan emas, lagi kita beli, lagi kita nak beli lagi. Jadi itu adalah satu tabiat yang memupuk anda kepada tabiat menyimpan. Jadi ini adalah bonus untuk anda yang membuat tindakan bermula daripada sekarang. Okey, sekarang saya recap semula kepada 5 perkara luar jangka yang akan terjadi kepada sesiapa saja individu yang menyimpan emas. Okey, perkara pertama adalah, saya tunjukkan ya. Sebentar. Perkara pertama adalah siapa simpan emas boleh buat anda rasa tidak berduit. Asal ada duit, semuanya nak beli emas. Kemudian yang kedua, apabila anda simpan emas, simpanan emas tidak menjadikan anda kaya sekelip mata, tetapi simpanan emas akan mengekalkan kekayaan anda. Yang ketiga, simpanan emas membuatkan simpanan tunai lambat untuk berkembang. Dan yang keempat, simpanan emas anda akan bertambah dengan banyak, dengan secara luar biasanya. Tiba-tiba ada banyak duit boleh beli simpan emas. Dan yang kelima yang agak sensitif ni, iaitu anda menjadi lebih kedekut nak boros untuk berbelanja. Okey. Jadi, nampak tak? 5 faktor luar jangka, perkara luar jangka yang akan berlaku kepada anda apabila anda menyimpan emas. Okey, baiklah untuk perkongsian lagi. Saya ni suka sangat berkongsi pelbagai perkara dengan anda. Saya ingin mewar-warkan kepada anda bahawa PG Jewel sekarang ini sedang menjalankan promosi sinaran 2.0. Okey, sinaran untuk beli barang kemas di PG Jewel. Saya ingin berkongsi dengan anda kenapa untuk wanita-wanita di luar sana yang sukakan barang kemas boleh membuat pilihan dengan membeli barang kemas 916 PG Jewel. Okey, saya nyatakan dulu apakah kelebihan untuk menyimpan emas dalam bentuk barang kemas dan kenapa pilih barang kemas dengan PG Jewel. Pertamanya adalah kelebihan untuk membeli barang kemas ini. Apabila anda membeli dengan barang PG Jewel, barang kemas itu adalah direct daripada kilang. Okey, ia ini adalah barang kemas ni adalah hot sale, barang panas keluar daripada kilang. Ini bukannya emas recycle, ini bukannya emas second hand. Ini semua adalah barang kemas yang baru sahaja keluar dari kilang, khas untuk pelanggan PG Jewel. Di samping itu, penghantaran pos adalah berinsurans. Baru-baru ni tersebar ya di dalam media sosial. Ada orang beli barang kemas, lepas tu barang kemasnya hilang di pos. Jadi sebab itulah kalau anda ingin membeli barang kemas, pastikan membelinya daripada syarikat yang mempunyai credibility yang tinggi. Dan pada masa yang sama, PG Jewel sentiasa memastikan bahawa barang kemas yang dihantar adalah berinsurans kepada semua pelanggannya. Mana-mana pelanggan saya yang membeli barang kemas dan emas, semuanya akan dapat, jika terlewat, maksudnya terdapat faktor-faktor keselamatan yang sedang dihandle oleh pihak PG Jewel dan juga Public Gold untuk memastikan anda mendapat emas dan barang kemas yang anda beli. Okey, yang ketiga pula kelebihan di PG Jewel iaitu harganya sangat telus. Kalau anda masuk ke laman web PG Jewel, anda akan lihat harganya memang diletakkan dengan nyata. Tiada hidden cost. Kalau ada kos untuk kos upah pun dinyatakan dengan jelas. Dan yang paling penting, terdapat diskaun lagi. Okey, sekarang ni saya nak sebarkan kepada anda, war-warkan kepada anda bahawa barang kemas di PG Jewel untuk sinaran 2.0, kalau anda beli koleksi pulut dan juga biskut, harga per gram emasnya hanyalah RM228 sahaja segram. Kalau
barang kemas yang lain, harganya adalah RM232. Dan jika anda menggunakan kod promosi SNRLUV, anda akan dapat diskaun 1%. Saya ulang, kalau anda menggunakan kod diskaun SNRLUV, anda akan dapat diskaun sebanyak 1%. Okey, selain itu saya ingin berkongsi lagi dengan anda kelebihan PG Jewel, iaitu yang nombor 4 ialah anda mendapat cashback. Untuk cashback ini, setiap pembelian barang kemas ataupun apa-apa barang di PG Jewel, anda akan mendapat cashback sebanyak 0.5%. Anda beli barang, anda dapat diskaun, dapat harga termurah di pasaran dan dapat lagi cashback kepada anda. Pada masa yang sama, jika anda recommend kepada kawan-kawan anda ataupun keluarga anda dengan link yang digunakan di PG Mall, anda juga akan mendapat diskaun dan mendapat commission sebanyak 0.5% bagi pembelian daripada rakan-rakan alam maya anda juga. Jadi yang ini, kita beli barang, kita dapat cashback. Orang lain beli barang pun kita dapat commission. Hanya kita mewar-warkan kebaikan sahaja kepada orang ramai. Okey, sekarang ni saya kongsikan kelebihan PG Jewel yang nombor 5, iaitu penjimatan berganda. Apa maksudnya penjimatan berganda ini? Okey, jika anda adalah seorang pembeli barang kemas yang tegar, maksudnya anda memang suka beli barang kemas, anda kena bersiap-siap nak pergi kedai emas ni, nak pergi cari kedai emas satu, nak pergi parking lagi, kos minyak lagi, kos tol lagi, sampai-sampai kat kedai emas tutup pasal PKP. Jadi ini satu kerugian untuk anda. Kalau dengan PG Jewel, anda hanya buka saja handphone ni, lepas tu pilih-pilih barang kemas, lepas tu dah confirm beli, bayar dan terus tunggu untuk penghantaran barang kemas tersebut. Nampak tak banyak penjimatan yang anda telah buat? Dan yang paling penting adalah penjimatan masa anda. Anda tidak perlu menghabiskan masa pergi ke kedai, tengok kedai tak ada barang kemas yang anda hendak ataupun saiz tak ada. Ini melibatkan banyak gangguan emosi. Nak beli barang kemas, harga mahal lah, tak ada saiz lah, design tak ada lah. Kalau di PG Jewel, semuanya hanya di hujung jari saja dan penjimatan banyak untuk anda juga. Okey, sekarang ni saya hendak berkongsi dengan anda sekali lagi apakah promosi sinaran LUV, iaitu, saya sharekan skrin ya. Sebentar. Okey, anda boleh lihat di skrin anda sekarang ni, untuk pembelian koleksi biskut dan pulut, anda akan melihat harga per gramnya hanyalah RM228 sahaja segram. Dan paling penting, anda boleh mendapat diskaun sebanyak 1% bila menggunakan kod promosi SNRLUV. Tempoh promosi ini adalah daripada 9 hingga 15 Februari 2021. Jadi bagi anda yang ingin membuat kejutan sempena Hari Valentine's ke, untuk rakan kita yang bukan beragama Islam dan untuk rakan-rakan kita yang berbangsa Cina yang ingin menyambut Tahun Baru Cina dan membuat surprise, bolehlah gunakan kod promosi ini juga untuk membeli barang kemas di PG Jewel. Okey, apakah agaknya barang kemas yang ada ya? Jadi saya kongsikan dengan anda. Wow, cantiknya. Nampak tak apakah barang kemas yang sedang ada promosi tu? Boleh lihat ya dekat skrin. Saya kongsikan lagi yang ini. Nampak tak yang ini pulut ni? Macam-macam. Pulut ada, biskut ada. Yang ini pun cantik dengan ada bunga lagi. Gunakan kod diskaun SNRLUV, dapat diskaun terhebat untuk anda. Dan kita lihat lagi kod promosi yang ada di sini. Yang ini kita ada pulut lagi bersama dengan butterfly lagi. Dan ini adalah antara contoh barang kemas yang diberikan
kod promosi terhebat sempena promosi LUV iaitu Sinaran 2.0 untuk biskut dan pulut. Gunakan kod diskaun SNR LUV, anda akan mendapat diskaun terhebat. Harga barang kemas hanya RM228 sahaja, dan pada masa yang sama jika anda membeli barang kemas yang lain, harga per gramnya adalah RM232. Jangan risau, jangan gelabah, tempoh promosinya sehingga 15 hari bulan. Nak tahu macam mana nak beli? Jika anda bukan lagi pelanggan berdaftar di Public Gold, boleh hubungi kami untuk kami berikan bimbingan. Jika anda adalah pelanggan berdaftar di Public Gold, boleh juga gunakan kod promosi SNRLUV tersebut untuk mendapat diskaun. Dan pada masa yang sama, jika anda mempunyai introducer di Public Gold, jadi anda boleh berhubung dengan introducer anda untuk bimbingan seterusnya. Okey, baiklah. Untuk kali ini saya ingin berkongsi lagi sekali dengan anda bahawa kami akan mengadakan FB Live ini setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali pada jam 8 malam dalam tempoh 30 hingga 35 minit sahaja. Jadi anda boleh letakkan dalam kalender, dalam agenda anda untuk bertemu kami lagi dengan mendalami lagi ilmu emas yang lebih banyak. Okey, saya jemput balik Yunus bersama saya. Okey, baiklah. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan ribuan terima kasih kerana kesediaan anda bersama kami pada malam ini. Dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang pada hari Jumaat 8 malam. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.